Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel Tangan Hijau. Seperti biasa, pesanan hikmat masyarakat. Sekiranya jumpa akak di atas jalan raya, jangan lupa pimpin pon-pon ya. Kalau jumpa akak dekat channel YouTube ni, jangan lupa subscribe. Apa kisah hati Tri hari ni ya? Hari ni akan nak bercerita sedikit pasal apa yang akak rasa perbezaan antara ride dekat jalan bandar dan juga ride dekat jalan highway. Dekat sini ada 7 poin yang akan nak share kan. Okey, yang pertama. Okey, dari segi mental ni bagi akak mesti sentiasa bersedia, tak kisahlah dekat jalan bandar ataupun jalan highway. Akak mesti bersedia pertamanya menghadapi apa-apa saja kemungkinan, seperti contohnya T3 rosak ataupun kemalangan. Okey, dekat dua-dua ni memang mental kita kena sentiasa bersiap sedia lah. Fizikal ni kalau dekat jalan bandar, okey, dia macam tangan, kaki memang kena sentiasa kuat dan bersedia, sebab motor RT3 ni memang kita tahu memang besar jumbo. Lagi-lagi pula kalau dekat jalan bandar KL ni sentiasanya dengan jam. Okey, macam mana kita nak mencelah, macam mana kita nak mengendalikan kenderaan ni ketika jalan yang sesak. Kalau dekat jalan highway pula, kita punya fizikal tu mestilah sentiasa kuat, lasak dan tahan untuk long distance. Berbeza dengan jalan bandar tadi kan. Walaupun dengan RT3 ni kita ada kelebihan untuk ride jarak jauh, tapi walau macam mana jauh pun memang keadaan fizikal kita tu memang kena bersedia lah. Sebabnya memang orang kata memang letih lah, pasti kita akan letih. Berbeza lah kalau letih dekat jalan yang bandar dengan dekat jalan highway, memang ada perbezaan. Poin yang ketiga pula adalah cekap, tangkas dan pantas. Bagi akak, ketiga-tiga faktor ni amat penting ketika kita berada di jalan bandar, terutama sekali kat mana kita nak lane mana yang kita nak ikut, bila kita nak tukar lane dan kat mana kita nak mencelah-celah. Okey, yang ni sangat penting. Lepas tu bukan sahaja fikiran kita kena berfikir dengan cekap, tetapi mata juga kita kena tengok kiri dan kanan. Sebabnya biasa kalau dalam keadaan jam, kita kena pastikan kenderaan kiri dan kanan tu, kalau kadang-kadang diorang tiba-tiba je nak tukar lane, ni sangat-sangat berhati. Jadi kenalah memang cekap, pantas dan tangkas untuk kita berjalan di jalan bandar. Bagi jalan highway pula, kita mesti cekap mermahati struktur jalan yang kita lalui, seperti jalan yang berliku, jalan yang berlopak ataupun sebagainya, terutama kalau kita masa nak buat cornering. Lepas tu kita mesti tangkas dan pantas kalau kita nak buat overtake. Poin yang keempat adalah keselamatan. Kalau di jalan bandar, keselamatan perlu dititik beratkan terutama ketika di traffic light. Sama ada traffic light baru nak hijau ataupun traffic light baru nak merah. Kalau berhenti ketika di lampu kuning, kena pastikan kereta di belakang juga berhenti. Kalau tidak, kebiasaannya ada kebanyakan kereta kalau di waktu kuning, kalau ada yang terus laju, dan kalau kita berhenti sangat bahaya. Begitulah juga kalau lampu baru nak start hijau. Kadang-kadang di sebelah sana mereka telah merah, tapi kereta kebiasaannya pun jalan. Bukan sahaja kereta, malah banyak juga kenderaan-kenderaan yang lain. Jadi kena berhati-hati ketika di traffic light. Bagi akak, kalau di jalan bandar memang setiap masa kena berhati-hati. Faktor keselamatan di highway pula akak rasa ada 2 poin yang perlu akak perhatikan. Okey, yang pertama, ketika nak berhenti rehat. Kalau nak berhenti rehat tu, pastikan tempat yang berhenti tu tempat ramai orang, terutama kalau dekat R&R besar macam dekat
ada yang stesen minyak. Tapi elakkan di tempat-tempat yang sunyi, contohnya area-area yang kecil-kecil, biasanya tak ramai orang. Tapi depend lah, kita kena perhatikan, tengok. Kita lalu tengok kalau macam tak ada orang, dah just kita pergi straight. Itu adalah lebih selamat, terutama untuk ladies rider macam akak. Okey, selain daripada itu, faktor keselamatan yang akak rasa agak penting juga, terutama sekali ketika kita nak overtake ataupun being overtaken. Jarak antara kita dengan kenderaan lain tu, kita mesti pastikan jarak yang sesuai, sebab terutama sekali kalau kita nak overtake ataupun being overtaken oleh sesuatu kenderaan yang besar. Okey, kenapa kenderaan yang besar ni adalah bahaya pada jentera kita? Kerana apabila kita terlalu dekat dengan diorang, ada tolakan angin. Bila ada tolakan angin tu, kita akan rasa bergoyang kita punya jentera. Jadi pastikan jarak kita adalah jarak yang sesuai untuk keselamatan kita. Okey, yang kelima dari segi speed. Speed ni bagi akak adalah mengikut kecekapan rider. Bagaimana dia mengendalikan jentera RT3 ni, ini adalah bergantung kepada rider. Okey. Tapi apa yang point akak nak cakap kat sini adalah speed bagi standard akak ladies rider. Kalau dekat jalan bandar, biasanya yang paling-paling laju pun akak boleh buat pergi kepada 100 km per jam. Lepas tu kalau tengok keadaan pula dengan jalan jam ataupun jalan yang agak sempit ataupun macam-macam semua tu, lebih kurang dalam 40, 60, 80 km per jam sahaja. Itu pun bergantung dengan situasi trafik pada hari tu. Tapi kalau dekat highway pula, yang ni ada beza sikit. Ni kita kena tanya hati kita dan tanya rider. Bagaimana kecekapan kita, bagaimana kemampuan kita punya jentera. Kalau kecekapan kita tu kurang tapi jentera kita yang kuat, nak speed sangat pun memang tak boleh. Begitulah juga dengan sebaliknya. Okey, kalau akak lebih selesa dalam perjalanan akak, maksima 120. Kalau 130 tu boleh pergi kalau nak macam nak overtake ke apa ke, masih lagi ada power untuk overtake tu. Tapi kebiasaan jalan memanglah kita ikut kelajuan kebangsaan 100, 110 macam tu. Itu adalah yang terbaik bagi akak lah. Akak rasa lebih selesa. Faktor yang keenam adalah minyak. Bagi akak, di kedua-dua jalan, sama ada di jalan bandar dan juga di jalan highway, dua-duanya sama-sama jimat. Kalau akak di jalan bandar, biasanya kalau akak isi full tank boleh tahan antara 7 ke 10 hari. Kalau dekat jalan highway pula, biasanya kalau full tank tu akak boleh buat antara 400 ke 500 km, depend pada kelajuan ataupun speed kita. Okey, poin yang ketujuh. Okey, dari segi relax. Mana lagi relax? Ride dekat highway ke dekat jalan bandar? Okey, kalau nak segi relax, mestilah akak rasa dari dekat highway. Sebab dekat jalan bandar, kalau jam dengan jalan sesak macam tu, tak adanya dia nak relax kan. Okey, kecuali kalau ride ketika malam dekat jalan bandar, yang tu ya akak akan rasa macam peace sikit. Ataupun ride bukan di jalan masa bukan peak hour. Tapi kalau dekat highway, biasanya memang okey, terutama kalau dah masuk dekat jalan kampung ke jalan apa, tu memanglah sangat-sangat okey lah kan, dengan keadaan kehijauan, dengan dia punya keadaan persekitaran tu memang menarik. Memang rasa macam wah, bestnya ride kan, macam tu lah. Tapi kalau kat jalan bandar ni, ada certain tempat dan time. Akak rasa ini sahaja poin-poin yang akak nak sharekan untuk video kali ini. Okey, akak doakan kepada yang melihat video ni sentiasa dimulahkan rezeki, dilimpahi rahmat serta dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Sekian dulu. Assalamualaikum.